Pengenalan menyebarkan Islam adalah satu kewajipan ke atas semua mengikut pengetahuan dan pengaruh sosial mereka. Bab 3 Ali Imran, ayat 110. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan, sebagai contoh bagi manusia. Kamu menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Oleh itu, buku ini akan membincangkan beberapa ciri-ciri mulia yang diperlukan bagi seorang Muslim untuk berjaya menyebarkan kalimah Islam dengan betul. Melaksanakan pelajaran yang dibincangkan akan membantu seorang Muslim mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan ke atas semua umat Islam untuk mendapatkan dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Menangani isu berkaitan. Malangnya, ada di antara mereka yang menyebarkan Islam menjadi lalai. Mereka mendedikasikan sebahagian besar masa mereka untuk berdebat dalam isu-isu kecil yang tidak berkaitan dengan kewajipan wajib atau tradisi Nabi Muhammad SAW. Daripada menangani isu abad ke-21 yang sedang dihadapi oleh umat Islam, mereka membincangkan isu-isu kabur dan tidak relevan supaya ia kelihatan unik. Ajaran mereka menggalakkan umat Islam yang tidak berpendidikan untuk berhujah mengenai isu-isu ini, meyakinkan mereka bahawa ini adalah jalan kepada keselamatan. Persembahan cantik, mudah penyampaian ilmu juga sangat penting kerana seseorang itu perlu menunjukkan kepada orang lain keindahan dan kemudahan Islam daripada melukis gambaran kesukaran. Ini telah dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6125. Bab 2 Al-Baqarah, ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Seseorang itu tidak boleh berbunga-bunga dalam pertuturan mereka dan mengeluarkan kata-kata karut yang disembunyikan dengan kata-kata yang indah. Namun begitu, kombinasi kebijaksanaan dan persembahan diperlukan untuk menarik hati manusia seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, semoga Allah meridai mereka. Contohnya tercatat dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 42. Kegigihan yang lembut orang yang ingin menyebarkan ajaran Islam hendaklah berusaha untuk selalu mengingatkan orang lain tentang kebaikan. Orang ramai boleh menjadi lalai dengan cepat, oleh itu, mengingatkan mereka secara konsisten adalah penting. Surah 28 Al-Qasas, ayat 51. Dan kami telah berulang-ulang sampaikan kepada mereka perkataan, yaitu Al-Quran, agar mereka mendapat peringatan. Sama seperti pelajar yang menyemak semula nota mereka berulang kali untuk mengukuhkan pengetahuannya ke dalam fikiran mereka, seseorang akan mendapat manfaat daripada diingatkan tentang perkataan Islam yang sebenar. Seseorang tidak seharusnya hanya memberikan nasihat yang baik sekali dan kemudian berputus asa. Mengulangi kata-kata yang baik adalah seperti titisan air yang berterusan yang dengan masa menembusi struktur yang paling sukar. Ini adalah tradisi Allah Ta'ala dan semua Nabi SAW, salam sejahtera ke atas mereka semua. Sebagai contoh, Allah Ta'ala hanya perlu memerintahkan umat Islam untuk mendirikan solat fardu sekali sahaja, tetapi dia telah melakukannya berkali-kali di dalam Al-Quran. Sama seperti pelajar yang menyemak semula nota mereka berulang kali untuk mengukuhkan pengetahuannya ke dalam fikiran mereka, seseorang akan mendapat manfaat daripada diingatkan tentang perkataan Islam yang sebenar. Seseorang tidak seharusnya hanya memberikan nasihat yang baik sekali dan kemudian berputus asa. Mengulangi kata-kata yang baik adalah seperti titisan yang berterusan yang dengan masa menembusi struktur yang paling sukar. Ini adalah tradisi Allah Ta'ala dan semua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salam sejahtera ke atas mereka semua. Sebagai contoh, Allah Ta'ala hanya perlu memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat fardu sekali sahaja, tetapi dia telah melakukannya berkali-kali di dalam Al-Quran. Nabi Nuh AS menghabiskan kira-kira 950 tahun secara berterusan menyebarkan perkataan iman kepada umatnya. Surah 29 Al-Ankabut, ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan setiap saat untuk menyebarkan Islam, dan bahkan di saat-saat terakhir baginda menasihati para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, untuk berpegang teguh kepada ajaran Islam. Ini telah direkodkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nomor 2697. Oleh itu, seseorang harus mengamalkan sikap ini dan tidak menjadi mangsa bisikan syaitan dengan berhenti memberi nasihat selepas beba apakali. Kewajiban seorang muslim yang mengajak orang lain kepada Islam adalah untuk melakukannya secara konsisten, tetapi adakah ini memberi kesan kepada hati orang ramai adalah di luar kawalan mereka. Tetapi adalah penting untuk menekankan bahwa terdapat perbezaan antara menjadi biasa dan memburu orang lain. Seorang muslim tidak boleh selalu menyuruh orang lain kepada kebaikan kerana ini boleh menjadi sombong dan membebankan orang lain. Malah, Nabi Muhammad SAW menahan diri daripada memberi terlalu banyak ceramah kerana tidak mahu para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, menjadi bosan dan terbebani. Itulah sebabnya sahabat Abdullah bin Mas'ud hanya memberikan ceramah pada hari Khamis walaupun beliau diminta untuk memberi lebih. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nomor 7127. Kelembutan keindahan Islam terdapat pada kelembutan. Ini telah dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis seperti yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nomor 3689. Al-Quran bahkan menyebut bahawa para sahabat, semoga Allah meridai mereka semua, sentiasa penuh kasih sayang mendampingi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, kerana kelembutan dan sifat lembut baginda. Bab 3 Ali Imran, ayat 159. Maka dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan sekiranya kamu bersikap kasar dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Orang Arab terkenal kerana berhati keras, tetapi disebabkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, perangai lembut hati mereka yang keras menjadi cair, dan dengan itu mereka menerima sifat ini dan menjadi suar untuk membimbing umat manusia yang lain. Skim sebabnya Nabi Muhammad SAW memperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nomor 4809, bahawa orang yang terhalang dari kelembutan maka terhalang dari kebaikan. Bab 3 Ali Imran, ayat 103. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuh-musuhan, lalu Dia mempersatukan hati kamu, lalu menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu bersaudara. Ini adalah mesej yang jelas kepada mereka yang ingin menyebarkan syiar Islam. Mereka mesti mempunyai set minda yang membina yang lembut dan bukannya yang merosakkan yang keras. Mereka harus menyatukan orang ramai dan berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain daripada menyebarkan kontroversi dalam masyarakat. Contoh yang baik tentang ini dilihat dalam sikap seseorang terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa yang menunjukkan sifat lemah lembut terhadap anak-anak memberi kesan positif yang lebih besar kepada mereka berbanding ibu bapa yang mengamalkan perangai keras. Selalunya ada yang menolak orang lebih jauh dari Islam dengan sikap keras mereka dan ini benar-benar mencabar tradisi Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, pernah seorang badui yang tidak berpendidikan kencing di Masjid Nabi Muhammad SAW. Apabila para sahabat, semoga Allah meridai mereka semua, ingin menghukumnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, melarang mereka dan dengan lembut menjelaskan kepada orang badui itu adab-adab berada di dalam masjid. Peristiwa ini disebut dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nomor 529. Pendekatan lembut ini memberi kesan kepada lelaki itu secara positif. Ciri penting ini juga disebut di banyak tempat dalam Al-Quran. Sebagai contoh, walaupun Firaun mengaku sebagai Tuhan yang tertinggi, namun Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun AS untuk mengajak Firaun ke arah bimbingan menggunakan ucapan yang lembut dan baik. Bab 79 An-Naziat, ayat 24. Dan berkata, Aku adalah Tuhanmu yang paling mulia. Dan bab 20 Taha, ayat 43-44. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut kepada Allah. Kanak-kanak dan juga haiwan memahami bahasa lembut.
Jadi bagaimana mungkin orang dewasa tidak mendapat petunjuk dengan betul jika seseorang itu mengamalkan sifat ini ketika mengajak mereka ke arah Islam dan kebaikan? Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6601, bahawa Allah Ta'ala itu baik dan lembut menurut martabatnya yang tidak terhingga dan menyukai ciptaan untuk bertindak lembut antara satu sama lain. Malangnya, ramai yang menyebarkan Islam telah menerima kepercayaan yang salah bahawa bersikap lemah lembut adalah tanda kelemahan. Ini tidak lain hanyalah muslihat iblis kerana dia ingin membawa manusia keluar dari Islam. Harapan dalam ganjaran. Di samping itu, seseorang tidak boleh percaya usaha mereka hanya mendapat ganjaran jika orang lain mendengar dan bertindak mengikut nasihat mereka. Ini adalah palsu kerana Allah Ta'ala memberi ganjaran berdasarkan niat dan usaha seseorang bukan hasil daripada sesuatu tindakan. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Pimpin dengan teladan mereka yang menyebarkan syiar Islam mesti berusaha terlebih dahulu bertindak berdasarkan pengetahuan mereka. Pada zaman awal Islam untuk menghadiri majlis ilmu Islam seseorang terpaksa menempuh perjalanan berhari-hari tetapi kini tidak terkira banyaknya kuliah boleh didapati dalam talian. Namun, kejahilan tentang jalan yang benar hanya bertambah sejak pemergian para pendahulu yang soleh. Ini kerana ada yang menimba ilmu dengan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak menggunakannya untuk membersihkan akhlak mereka. Maksudnya, mereka tidak bertindak berdasarkan pengetahuan mereka. Mereka yang bertindak seperti ini akan kehilangan kuasa untuk mempengaruhi hati orang lain melalui nasihat mereka. Sesetengah pensyarah adalah seperti buletin berita yang hanya memberikan maklumat tanpa merangsang orang lain untuk bertindak sehingga gagal dalam tugas mereka untuk membimbing orang lain melalui ilmu yang diberikan Tuhan mereka. Orang bukan Islam kebanyakannya menerima Islam melalui penyelidikan mereka sendiri tentang Islam dan bukannya melihat contoh praktikal seorang Muslim yang berjaya. Seseorang yang ingin menyebarkan Islam mesti menjadikan keutamaan mereka untuk membersihkan akhlak mereka melalui ilmu. Bab 61 As-Saf, ayat 3. Amat besar kebencian di sisi Allah ialah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Apabila seseorang itu bertindak sedemikian maka sedikit ilmu yang betul akan memberi impak yang besar kepada diri sendiri dan orang lain. Manakala, mereka yang menolak sikap yang betul ini mungkin mempunyai lebih banyak pengetahuan tetapi ia tidak akan memberi kesan positif kepada sesiapa pun. Orang jenis ini telah diterangkan dalam Al-Quran. Surah 62 Al-Jumu'ah, ayat 5. Dan kemudian tidak mengambilnya, tidak beramal dengan pengetahuan mereka, adalah seperti keledai yang membawa jilid, buku. Permudahkan urusan. Adalah penting untuk memudahkan dan memudahkan manusia daripada menunjukkan kepada orang lain Islam adalah agama yang membebankan untuk diikuti. Ini telah dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6125. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW diisytiharkan dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari. Adab Al-Mufrad, nombor 43, bahawa baginda diutuskan dengan agama yang mudah dan mudah. Orang yang menyebarkan Islam sering salah merumitkan Islam sedangkan Nabi Muhammad SAW telah memudahkannya. Menyalurkan ilmu betul apabila menyebarkan kesedaran Islam dalam masyarakat adalah penting untuk memastikan bahawa ilmu yang betul disampaikan. Jika tidak, seperti yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 206, seseorang bukan sahaja boleh dihukum kerana menyampaikan ilmu yang salah tetapi hukuman itu akan meningkat bergantung kepada berapa banyak orang bertindak ke atasnya. Malangnya, hadis ini sangat sering diabaikan mengakibatkan penyebaran ilmu yang tidak boleh dipercayai dan tidak betul. Kekurangan pengetahuan yang betul boleh membuka pintu kepada ketidakpercayaan. Sebagai contoh, sesetengah orang melabelkan segala yang mereka tidak fahami sebagai bid'ah atau syirik. Malah mereka dengan senang hati melabelkan orang Islam sebagai murtad tanpa menyedari hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 216. Ia dengan jelas memberi amaran bahawa jika seseorang secara palsu menuduh seorang Muslim sebagai kafir, penuduh itu hilang imannya.
Kejahilan adalah salah satu senjata syaitan dan seseorang hanya boleh mengelakkan perangkap ini dengan mendapatkan ilmu yang betul daripada ulama yang boleh dipercayai sebelum menyebarkannya. Bab 39 Az-Zumar, ayat 9. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kesabaran setiap kali seseorang mengajak orang lain ke arah Islam, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran mereka akan mencabar gaya hidup lalai ramai orang lain yang akan memberi inspirasi kepada mereka untuk menentang kebenaran dengan cara yang mereka boleh. Sebab utama semua negara terdahulu menolak nabi-nabi mereka, adalah disebabkan oleh sebab ini. Mereka tidak boleh meninggalkan gaya hidup dan ciri-ciri mereka dan untuk mempertahankan mereka bersedia untuk berperang melawan Allah yang Maha Tinggi dan Nabi mereka. Apabila seseorang memikul tugas penting ini, mereka mesti bersedia untuk menghadapi banyak kesusahan yang disebabkan oleh orang lain, termasuk saudara mereka sendiri. Para Nabi adalah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, namun mereka menghadapi kesulitan yang tidak terhitung dari umat mereka. Seseorang hanya perlu mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, untuk memerhati fakta ini. Sebagai contoh, Nabi Muhammad pernah mengisytiharkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmidzi, nombor 2472, bahawa tidak ada seorang pun dalam ciptaan yang telah dianiaya di jalan Allah yang Maha Tinggi lebih daripada dia. Dalam kes seperti ini, tindak balas seseorang terhadap sikap buruk orang lain harus dididik, dihormati dan lemah lembut. Contoh ini terdapat dalam bab 19 Maryam, ayat 46-47. Ayahnya berkata, apakah kamu tidak menghendaki Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya aku akan merejam kamu, maka jauhilah aku dalam waktu yang lama. Ibrahim berkata, keselamatan, yakni keselamatan, akan dilimpahkan kepada kamu. Aku akan memohonkan ampun untuk kamu kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia sentiasa pemurah kepadaku. Di sini dibincangkan respon yang baik dan hormat dari Nabi Ibrahim AS terhadap sikap keras orang tuanya. Dalam kebanyakan kes, seseorang mesti mempunyai kelemahan watak jika mereka mendakwa bergaul dengan semua orang. Oleh kerana perbezaan dalam anggota masyarakat, seseorang tidak akan pernah bergaul dengan semua orang. Mereka akan sentiasa menjadi satu atau lebih yang tidak bersetuju dengan mentaliti, gaya hidup dan nasihat mereka. Kepelbagaian ini akan membawa kepada ketegangan dan kadang-kadang masalah. Tetapi jika seseorang itu disukai oleh semua orang, maka dalam kebanyakan kes ia menunjukkan mereka telah mengamalkan mentaliti orang munafik dengan bermuka dua. Jika para Nabi tidak dicintai oleh semua orang, bagaimanakah orang biasa boleh mencapai status ini? Inilah sebabnya seseorang tidak boleh mempercayai propaganda kerana kumpulan yang paling dizalimi dengan cara ini adalah para Nabi Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4023. Sebagai contoh, Nabi Musa AS pernah dituduh melakukan hubungan haram oleh seorang wanita yang tidak tahu malu. Dia tergoda untuk memfitnahnya oleh musuh Allah, Firaun. Apabila dia menuduh Nabi Musa AS secara terbuka semasa perhimpunan agama, dia menyoalnya. Apabila dia melihat reaksinya, dia segera menarik balik tuduhannya dan mengakui kebenaran. Akibatnya Allah Ta'ala telah membinasakan Firaun dengan memerintahkan bumi untuk menelannya dan perbendaharaan besarnya. Peristiwa ini telah direkodkan dalam Imam Dahabi, Dosa Besar, halaman 166-167. Surah 28 Al-Qasas, ayat 81. Dan kami jadikan dia dan rumahnya ditelan bumi. Nabi-Nabi telah difitnah berkali-kali, tetapi mereka tetap teguh dalam misi mereka sehingga mereka diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Apabila Allah, yang Maha Tinggi, memutuskan untuk menyelesaikan tugas seperti membantu orang yang menyebarkan perkataan iman yang sebenar, seluruh ciptaan digabungkan tidak dapat menghalangnya. Umat Islam mesti menerima bahawa mereka juga akan menghadapi kesukaran apabila menyebarkan kalimah Islam. Oleh itu, mereka harus mengikuti jejak para Nabi dengan tetap teguh dalam menghadapi kesulitan. Ini adalah sikap para sahabat, semoga Allah meridai mereka, dan orang-orang terdahulu yang soleh.
Jika seseorang ingin menyertai mereka di dunia seterusnya, mereka mesti mengamalkan sikap ini juga. Hormat. Apabila berbincang tentang Islam dengan orang bukan Islam, hendaklah sentiasa menghormati dan tidak pernah mengakibatkan penghinaan. Satu-satunya cara orang akan memahami mesej keamanan Islam yang sebenar adalah jika mereka memerhatikan sikap menyenangkan seorang Muslim menyebarkan kalimah Islam. Bukti-bukti yang dikemukakan oleh seorang Muslim perlu kukuh, tetapi bahasa yang mereka gunakan hendaklah lembut. Bab 16 An-Nahl, ayat 125. Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nabi Musa AS meminta bantuan saudaranya Nabi Harun AS untuk menyebarkan firman Allah SWT kepada Firaun dan kaumnya. Dia menginginkan ini kerana Nabi suci Harun lebih fasih dan lembut dalam pertuturan. Jika Nabi Musa AS meminta sifat khusus ini, maka mengapa hari ini ada yang menolaknya apabila mereka cuba menyebarkan ajaran Islam? Surah 28 Al-Qasas, ayat 34. Dan saudaraku Harun lebih fasih berbahasa daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai penolong, dengan membenarkan aku. Sesungguhnya aku takut mereka mendustakanku. Apabila umat Islam mengamalkan sifat bertentangan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, ia hanya mencemarkan nama baik Islam dan menjauhkan manusia daripada Islam. Ucapan mudah. Ia juga penting apabila menyebarkan perkataan Islam untuk mengelakkan istilah rumit yang tidak perlu dan ucapan berbunga-bunga. Ini mencabar tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, yang mengesahkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 1167, bahawa baginda dikurniakan ucapan yang menyeluruh. Ini bermakna kata-katanya adalah tepat tetapi mengandungi nilai pengetahuan lautan. Sama seperti sikap ini apabila orang sengaja membincangkan isu-isu yang kurang penting yang boleh menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Ada yang mengamalkan kaedah ini untuk menonjolkan diri daripada yang lain, tetapi ini adalah sikap yang sesat kerana kewajipan seorang Muslim yang menyebarkan Islam ialah membincangkan isu-isu yang lebih penting dengan tujuan untuk mengukuhkan masyarakat. Keikhlasan mereka yang berhasrat untuk menyebarkan ajaran Islam jangan sekali-kali menimba ilmu untuk mengalahkan orang lain dalam perdebatan atau membuat orang lain merasa tidak cerdik dan tidak boleh mencari kemasyhuran ketika menunaikan kewajipan ini. Jika tidak, ilmu yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala hanya menyebabkan mereka berlaku seperti orang munafik yang berpura-pura memberi manfaat kepada orang lain sedangkan hanya inginkan kemasyhuran. Mereka yang bertindak demikian tanpa bertaubat dengan ikhlas telah diperingatkan tentang neraka. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 253. Arak telah diisytiharkan sebagai ibu kepada kejahatan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 5669, kerana ia membuka pintu kepada banyak dosa lain. Begitu juga, cintakan kemasyhuran melalui penyebaran Islam adalah ibu kepada kejahatan bagi ulama. Sikap ini selalu membawa kepada dosa-dosa lain seperti berdusta, mengumpat, dengki dan munafik. Kerana niat mereka yang salah, orang-orang ini tidak akan menerima kebenaran daripada orang lain kerana mereka takut orang itu akan mendapat lebih kemasyhuran daripada mereka. Ini menyebabkan mereka berhujah menentang kebenaran dengan memutar-belitkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di luar konteks. Apabila seseorang itu gagal untuk mematuhi adab-adab menyebarkan kalimah Islam, Allah Ta'ala menghapuskan cahaya keimanan dari hati mereka. Daripada ilmu mereka membawa mereka kepada cahaya dan keredaan Allah Ta'ala, ia hanya membawa mereka kepada kegelapan. Perkara yang lebih buruk ialah apabila dunia luar memerhatikan orang-orang ini, mereka mungkin percaya bahawa ini adalah sikap Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, para sahabat, semoga Allah meridai mereka semua, dan para pendahulu yang soleh. Menyebarkan kepercayaan palsu ini kepada orang lain hanya akan membawa lebih banyak kesukaran kepada orang itu. Ini adalah salah satu sebab mengapa Nabi Muhammad SAW pernah memberi amaran dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 256, bahawa bahagian-bahagian neraka yang lebih buruk akan dihaskan untuk mereka yang menggunakan pengetahuan mereka tentang Al-Quran demi kemasyhuran.
Malangnya, sesetengah orang meminta pampasan atas perbuatan mereka daripada orang lain sedangkan Nabi SAW dan orang benar tidak pernah menuntut pampasan daripada manusia. Mereka hanya mengharapkan keredaan Allah Ta'ala dan mengharapkan pahala darinya. Bab 26 Asy-Syu'ara, ayat 164. Dan aku tidak meminta bayaran kepadamu. Upahku hanyalah dari Tuhan semesta alam. Seseorang mesti sentiasa bertujuan untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Niat ini sahaja yang akan menentukan sama ada mereka mendapat pahala atau tidak dari Allah Ta'ala. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Malah, Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan penghakiman seseorang yang mengabdikan hidupnya untuk mencari dan menyebarkan ilmu dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4923. Sebagaimana baginda menghendaki pampasan daripada orang-orang dalam bentuk kemasyhuran Allah yang Maha Tinggi, akan menyatakan bahawa tidak ada balasan baginya di akhirat kerana niatnya yang buruk. Lelaki itu kemudiannya akan dicampakkan ke dalam neraka. Malangnya, ada yang bukan sahaja berniat untuk keuntungan material tetapi juga sengaja menawarkan nasihat yang menggembirakan orang dan menahan nasihat yang tidak menyenangkan mereka walaupun ia adalah kebenaran. Ini tidak dianggap menyebarkan Islam dan hanya akan membawa kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Bukti kuat syarat penting untuk menyebarkan Islam ialah seseorang itu mesti menyediakan orang lain dengan bukti yang kukuh untuk menyokong pandangan mereka. Ini hanya boleh dilakukan apabila mereka mempunyai pengetahuan yang betul. Bukti seseorang mesti diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, apabila Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menjemput saudara maranya untuk memeluk Islam, beliau menggunakan 40 tahun beliau di antara mereka sebagai bukti bahawa beliau bercakap benar. Bukti ini tidak dapat dinafikan walaupun oleh orang bukan Islam. Peristiwa ini tercatat dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 4553. Hanya kesombongan sebahagian yang menghalang mereka daripada tunduk kepada kebenaran. Bab 10 Yunus, ayat 16. Kirana aku tela tinggal di antara kamu zoimo hidup sebelum itu. Maka adakah kamu tidak akan membuat alasan? Pendekatan sistematik di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menasihati Nabi Muhammad SAW agar mulai menyebarkan Islam dari kaum kerabatnya. Ini adalah satu lagi aspek penting dalam menyebarkan syiar Islam. Seseorang harus sentiasa bermula dengan saudara mara dan kemudian bergerak ke hadapan kepada ahli masyarakat yang lain. Disebabkan oleh ikatan rapat dan kebiasaan seseorang dengan saudara mara mereka menasihati mereka akan lebih memberi kesan daripada menasihati orang yang tidak dikenali. Malah, jika setiap orang menumpukan perhatian kepada saudara mereka sendiri menasihati bukan saudara hanya akan diperlukan pada beberapa kesempatan. Bab 26 Asy-Syu'ara, ayat 214. Dan berilah peringatan, wahai Muhammad, kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Selepas langkah ini, Al-Quran menasihati seseorang untuk menyebarkan perkataan Islam dalam masyarakat tempatan mereka. Bab 42 Asy-Syura, ayat 7. Dan demikianlah kami turunkan kepadamu Al-Quran berbahasa Arab, agar kamu memberi peringatan kepada ibu kota, yaitu Mekah, dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Langkah terakhir ialah mengajak manusia ke peringkat nasional menuju Islam. Bab 34 Saba, ayat 28. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia secara menyeluruh sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, untuk mengamalkan proses ini secara beransur-ansur. Oleh itu, setiap Muslim yang menjalankan tugas ini juga harus menggunakan kaedah ini. Bertolak ansur. Satu lagi aspek penting dalam menyebarkan ajaran Islam adalah mudah didekati dan bertolak ansur dengan tingkah laku orang lain. Adalah wajar untuk mengetahui bahawa apabila perkara dijelaskan dengan lembut mereka yang ingin memperbaiki diri mereka akan menerimanya. Sedangkan, jika kemarahan dan kekecewaan diterima, orang hanya akan berpaling dari nasihat yang baik. Orang yang mengamalkan sikap yang betul ini akan memahami sifat manusia dan dengan itu memperlakukan mereka dengan sewajarnya yang lebih bermanfaat daripada memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Boleh dipercayai untuk menyebarkan Islam dengan betul, seseorang itu harus amanah.
Al-Quran secara khusus menyebut bagaimana para Nabi menyatakan bahawa mereka boleh dipercayai dan hanya menginginkan manfaat orang lain. Sebagai contoh, bab 26 Syuara, ayat 161-162. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang amanah kepada kamu." Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam bab sebelumnya ketika Nabi Muhammad mengumumkan kenabian, semua orang bersetuju bahawa dia boleh dipercayai walaupun ramai yang kembali dengan kata-kata mereka sendiri dan mengingkarinya. Ini disebut dalam tafsir Ibn Kathir, jilid 10, halaman 622-623. Fahami had Al-Quran mengajar manusia bahawa orang-orang tertentu begitu tenggelam dalam dunia material tidak ada nasihat yang akan menembusi hati mereka yang terselubung. Al-Quran menerangkan bagaimana kumpulan orang ini mempunyai hati yang lebih keras daripada batu. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 74. Kemudian hatimu menjadi keras sesudah itu, menjadi seperti batu atau lebih keras lagi. Pada ketika ini mereka yang ingin menyebarkan Islam hendaklah berpisah daripada orang jenis ini dan sebaliknya menumpukan perhatian kepada orang lain. Tetapi penting untuk diperhatikan, walaupun dalam kes ini seorang Muslim harus sentiasa menunjukkan akhlak yang baik terhadap orang yang berdosa kerana mereka boleh bertaubat pada bila-bila masa. Surah 25 Al-Furqan, ayat 63. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kasar, mereka mengucapkan kata-kata keselamatan. Begitu juga, dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala menasihatkan bahawa apabila batas telah dicapai adalah yang terbaik untuk berpisah dan meninggalkan orang-orang yang degil dan sesat kepada kepercayaan palsu mereka. Tidak diragukan lagi akan datang suatu hari ketika Allah Ta'ala memberitahukan kepada manusia siapa yang mendapat petunjuk dan yang tersesat dalam kegelapan. Surah 28 Al-Qasas, ayat 55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang keji, mereka berpaling daripadanya dan berkata, bagi kami amal kami, dan bagi kamu amal kamu, kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu, kami tidak mencari orang-orang yang jahil. Umat Islam jangan sekali-kali berasa tertekan dan keliru apabila nasihat baik mereka tidak memberi kesan kepada orang lain. Dalam beberapa kes, orang-orang ini tenggelam dalam dosa sehingga hati mereka menjadi tertutup. Tudung ini menghalang nasihat yang baik memberi kesan kepada mereka dengan cara yang positif. Sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4244, menjelaskan bagaimana dosa menyebabkan titik hitam terukir pada hati rohani. Semakin banyak seseorang itu berdosa, semakin hati rohani mereka dibuai oleh kegelapan ini. Bab 83 Al-Mutaffifin, ayat 14. Tidak. Bahkan noda telah menutupi hati mereka dari apa yang mereka usahakan. Ini serupa dengan ayat lain di mana Allah Ta'ala mengisytiharkan bahawa telinga, mata dan hati mereka telah tertutup daripada kebenaran dan oleh itu mereka tidak dapat dibimbing kepada kebenaran. Bab 2 Al-Baqarah, ayat 7. Allah telah mengunci mati hati mereka dan pendengaran mereka, dan di atas penglihatan mereka ada tutupan. Kesalahan itu bukan terletak pada risalah Islam tetapi terletak pada hati orang-orang yang sesat. Sama seperti kesalahan terletak pada mata orang buta dan bukan matahari yang terang. Malangnya, sikap degil ini telah menjadi masalah yang meluas dalam masyarakat. Sebahagian daripada orang-orang ini percaya kepada Islam tetapi telah menutup hati dan fikiran mereka terhadap ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka enggan menerima nasihat yang baik yang akan memberi manfaat kepada mereka dalam kedua-dua dunia. Mereka yang memilih untuk menyebarkan ajaran Islam harus memahami bahawa terdapat dua jenis set minda yang boleh diterima pakai oleh orang ramai. Yang pertama ialah apabila seseorang membuat keputusan terlebih dahulu tentang sesuatu isu dan kemudian mencari dan menerima hanya perkara yang menyokong kepercayaan mereka yang telah ditetapkan. Manakala, sikap yang betul ialah hidup dengan fikiran terbuka dengan mencari dan menerima bukti kukuh berhubung isu yang berbeza. Mentaliti pertama hanya akan menimbulkan masalah dari peringkat peribadi sehinggalah ke peringkat kebangsaan. Malangnya, ini adalah bagaimana beberapa aspek media berfungsi. Mereka menentukan terlebih dahulu maklumat yang ingin mereka terbitkan, mencari sedikit bukti sokongan yang lemah dan kemudian meniupnya di luar perkadaran untuk dilihat oleh dunia.
Mereka yang menyebarkan Islam hendaklah menjauhi golongan pertama dan sebaliknya menumpukan perhatian kepada mengajak golongan kedua ke arah kebenaran. Maklumat berguna malangnya, ada yang tidak memberi amaran kepada manusia tentang kesilapan negara-negara lampau dan bagaimana mereka musnah akibat daripadanya. Sebaliknya, mereka mengembangkan konsep angan-angan sehubungan dengan rahmat Allah yang Maha Tinggi dengan bercerita tentang wali tanpa mengajar penonton bagaimana mengikuti jejak mereka dan mencapai kesucian. Para jemputan kepada Islam ini memberikan gambaran yang salah bahawa keselamatan terletak pada menghadiri perhimpunan keagamaan mingguan dan hanya menyatakan cinta seseorang kepada Allah yang mulia, Nabi Muhammad SAW, selawat dan salam ke atasnya, dan para wali melalui perkataan tanpa menyokongnya dengan tindakan. Mereka mengamalkan tingkah laku ini kerana mereka percaya menjadi penceramah popular adalah lebih penting daripada memenuhi tradisi semua Nabi. Surah 74 Al-Mudaththir, ayat 1-2. Wahai orang yang berselimut dengan pakaian, bangun dan beri amaran. Setiap wacana Islam hendaklah menyampaikan mesej yang ringkas dan berguna. Malangnya, ada yang hanya menghadiri perhimpunan yang terdiri daripada penceritaan tanpa tujuan dan makna yang sebenar. Perhimpunan ini hanya diadakan untuk menggembirakan orang ramai dengan ucapan yang berbunga-bunga tetapi tidak bermakna. Sesetengah pensyarah secara salah percaya bahawa mereka mesti memberikan pendengar mereka maklumat bernilai berjam-jam untuk mencapai kejayaan. Tetapi mereka gagal untuk menyedari beberapa perkataan yang baik yang memberi inspirasi kepada penonton ke arah penambahbaikan adalah lebih baik. Perhimpunan hanya berguna apabila penonton pergi dengan niat ikhlas untuk memperbaharui diri mereka. Tetapi ini memerlukan orang yang ingin menyebarkan perkataan iman untuk berpaling dari sikap yang salah dalam mencari idea dan konsep baru sebelum bertindak berdasarkan asasnya. Kesimpulannya adalah penting bagi umat Islam khususnya, mereka yang ingin menyebarkan Islam, mengamalkan ciri-ciri yang betul yang diperlukan, banyak yang telah dibincangkan dalam buku ini, untuk menyebarkan ajaran Islam yang sebenar kepada dunia. Yang paling penting daripada mereka ialah mengamalkan ajaran Islam sebelum berdakwah kepada orang lain. Ini akan menyebabkan hati manusia berpaling kepada Islam agar tujuan Islam dapat dipenuhi, iaitu menyebarkan kasih sayang dan hidayah yang benar kepada manusia agar selamat dari dunia ini ke pintu syurga. Surah 29 Al-Ankabut, ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.